Itu buka aja. Itu buka. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Allah. Allah.
Kosong dia. Tak ada orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Ahmad Fauzi selaku khatib dan imam kita pada hari ini sidang jemaah Duyuk Ar-Rahman yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat kita bersama untuk salat Jumaat pada hari ini walaupun keadaan dibaca hujan. Saya berterima bersama sedikit kemaafan kerana kawasan dataran tidak dapat digunakan sepenuhnya. Saya harap yang ada di dataran tu kalau basah tolong ke belakang kiblat ni, masih ada lagi kekosongan ya. Jadi minta kerjasama, nanti kita dapat sedikit lagi sah pada hari ini. Kemungkinan jemaah datang lewat kerana keadaan cuaca untuk kita sama-sama bersalat Jumaat pada hari ini. InsyaAllah saya bagi pihak perusahaan mengucapkan terima kasih rakan-rakan daripada Zarurah membersihkan air tadi ya. InsyaAllah terima kasih tuan-tuan kerana kerjasama membersihkan kawasan surau untuk kita bersalat. Untuk makluman tuan-tuan, program korban kita Alhamdulillah kita dah mencapai ke setakat 18 ekor. Kami dah nak tutup dah ya. Asalnya kami bercadang 10 tapi permintaannya ada. Jadi setakat hari ini 18 dan ada 3 lagi kekosongan. Ada 3 bahagian kekosongan. Jadi penuh je kekosongan 3 bahagian ni, kami akan tutup terus. Kecuali kalau tuan-tuan dah minta suruh Anur uruskan, datanglah bawa seekor untuk 7 bahagian ataupun bawalah kawan-kawan jadikan 7. InsyaAllah kami usahakan untuk membuatnya Jadi kami tak mampu untuk mengutip seorang-seorang, tunggu satu-satu nanti lalas ada 2 kekosongan, 3 kekosongan nanti
Jadi masalah nanti kita nak tolak orang. Jadi boleh kalau tuan-tuan berhajat, insya-Allah. Tapi selepas kami tutup 3 bahagian ini lagi, sekiranya tuan-tuan nak juga kerja untuk berhajat untuk surau An-Nur menguruskan, silakan. Tapi cukupkan quorum dia. Ya, tuan-tuan. Jadi alhamdulillah saya bagi pengurusan ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan yang telah menderma dan menyumbang tabung-tabung pembangunan surau ini serta untuk mengimarahkan surau. InsyaAllah doakan kami untuk menyegerakan, untuk menyelesaikan pembangunan yang tertangguh, program yang tertangguh di sebelah kiri tuan-tuan. InsyaAllah doakan kami, beri kekuatan kepada kami. InsyaAllah kita makmurkan surau ini sebaik mungkin insyaAllah. Dan sekali lagi saya merayu pada ahli karya, marilah bawalah anak-anak datang salat berjemaah bersama insyaAllah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله.
الحمد لله القائل كل نفس ذائقة الموت وإنما يوفون أجورهم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita tingkatkan kualiti iman dan takwa kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya, kerana ia adalah sebaik-baik bekalan di hari akhirat kelak. Khutbah Jumaat pada hari ini bertajuk Bila Israel Datang Memanggil. Muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kehidupan manusia di dunia ini bermula dari rahim ibunya. Kemudian setelah hidup di dunia beberapa lama, ia pun akan menemui sebuah kenyataan yang tidak boleh dielakkan, yaitu kunjungan malaikat Israel mengambil nyawanya. Kehadirannya untuk mengambil nyawa manusia tanpa mengenal usia tua atau muda, tidak mengenal kaya atau miskin, berkedudukan tinggi ataupun orang biasa. Dia tetap menjalankan tugasnya seperti yang diamanahkan kepadanya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Qaf ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wajad sakratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahid. Dan apabila sampai ajal seseorang, datang sakratul maut membawa kebenaran yang telah dijanjikan, serta dikatakan kepada yang mengingkarinya sebelum itu, inilah perkara yang kau selalu mengelak diri daripadanya. Ketika nyawa dicabut dan dipisahkan dari jasad, napas ketika terhenti, mulut terkunci, anggota badan lemah, pintu taubat ditutup, yang kedengaran hanyalah tangisan dan rintihan keluarga yang ditinggalkan. Tiada sesiapa yang boleh menolong, menyelamat kita dari kematian, walaupun di samping kita doktor pakar, tok bomoh, tok imam dan sebagainya. Mereka yang hidup di dunia bergelumang dengan dosa akan menghadapi kematian dalam keadaan tersiksa dan ketakutan. Lebih-lebih lagi apabila Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepadanya neraka tempat tinggal mereka. Dikala merasai pedih kematian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai makhluk yang paling dicintai Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, la ilaha illallah inna lil mauti sakarat. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesungguhnya dalam kematian terdapat rasa sakit. Riwayat Imamul Bukhari. Muslimin yang mulia, sesungguhnya perjalanan untuk menuju ke alam akhirat merupakan suatu perjalanan yang jauh, perjalanan yang bakal menentukan tempat yang kekal abadi, sama ada sebagai penghuni syurga atau neraka. Perjalanan tersebut bermula dengan kematian, kemudian bersemadi di alam barzah
seterusnya pertemuan di padang mahsyar. Kerana kedahsyatan perjalanan itu, Rasulullah SAW bersabda melalui sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, "Wallahi, law ta'lamuna ma a'lamu, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsira." Demi Allah, seandainya engkau semua mengetahui apa yang aku ketahui, nescaya engkau akan sedikit ketawa dan banyak menangis. Muttafaqun alaih. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, merujuk kepada kitab Sabilul Azkar wal I'tibar. Usia manusia dibagi kepada 5. Bermula dalam rahim ibu, kemudian hidup di dunia, setelah mati disemadikan di alam barzah, seterusnya dibangkitkan di padang mahsyar. Selepas itu baru ditentukan tempatnya sama ada syurga atau neraka. Sesungguhnya kematian itu bukanlah berakhirnya urusan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika jenazah disemadikan di dalam barzah, di alam barzah atau di alam kubur, para jemaah yang mengusung jenazah ke kubur pun pulang. Malaikat Munkar dan Nakir pula datang untuk menyoal. Tidak seorang pun boleh terkecuali daripadanya. Antara soalannya, siapakah Tuhan kamu? Siapakah Nabi kamu? Apakah agama kamu? Siapakah imam kamu? Dan apakah pegangan hidupmu? Dan di manakah kiblat? Siapakah saudaramu? Apakah agaknya roh boleh menjawab soalan tersebut dengan mengatakan, Allah itu Tuhanku, sedangkan semasa di dunia tidak tetap beriman kepadanya? Mampukah kita menjawab Muhammad itu nabiku, sedangkan kita tidak mengikut syariat yang disampaikannya? Mampukah kita menjawab Islam agamaku, kalau kita enggan mematuhi sepenuhnya hukum hakam dalam Islam? Mampukah kita menjawab Al-Quran itu peganganku, kalau kita tidak pernah membaca dan ikut ajarannya? Bolehkah roh menjawab Kaabah itu kiblatku, kalau kita kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak? Mampukah kita menjawab muslimin dan muslimat itu saudaraku, kalau kita sering mengumpat, sering mencerca, bergaduh, menghina saudara seagama? Hadirin yang berbahagia, perlu diingat bahawa harta dan kekayaan dunia yang kita bersusah payah mengumpulnya dan memikirkan siang dan malam tidak boleh membantu kita, kecuali apabila sebahagian harta tersebut kita infakkan sebagai wakaf atau sedekah untuk memperoleh keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Harta tersebut akan memberi ganjaran pahala kepada kita selagi harta yang kita wakaf itu dapat dimanfaatkan. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda yang bermaksud, apabila mati anak Adam akan terputus amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, yakni wakaf, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak soleh yang mendoakannya. Riwayat Imam Muslim. Muslimin yang dirahmati Allah, setiap orang beriman hendaklah selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan kematian dalam husnul khatimah, mati dalam keadaan baik, bukan dalam su'ul khatimah, berakhirnya hidup di dalam keadaan buruk. Oleh itu kita disaran melazimkan berdoa, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wala takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam kesudahan yang baik, dan janganlah Engkau matikan kami dalam kesudahan yang buruk. Di samping itu kita hendaklah segera bertaubat,
memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala dari dosa-dosa yang kita pernah lakukan, sama ada disedari ataupun tidak disedari. Allah mengingatkan kita supaya taubat, jangan tangguhkan sehingga roh hampir keluar dari jasad. Firman Allah SWT dalam surah Nisa ayat 18, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaisatit taubatu lilladzina ya'maluna as-sayyi'at hatta idza hadara ahadahumul maut qala inni tubtu al-ana walal ladzina yamutun wa hum kufar ulaika a'tadna lahum 'adzaban alima. Dan tidak ada gunanya taubat itu kepada orang-orang yang selalu melakukan kejahatan, hingga apabila salah seorang dari mereka hampir mati, berkatalah ia, sesungguhnya aku bertaubat sekarang ini, sedangkan taubat itu sudah terlambat. Dan demikian juga halnya orang-orang yang mati sedangkan mereka tetap kafir. Orang-orang yang demikian kami telah sediakan bagi mereka azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Hadirin jemaat yang dimuliakan, marilah kita siapkan sebanyak-banyaknya bekalan untuk menyempurnakan perjalanan menuju akan alam akhirat, yaitu dengan mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan larangannya, serta melakukan amal soleh untuk kepentingan agama dan masyarakat Islam. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengerjakan suruhannya dan meninggalkan larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang dia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Hadirin jemaat yang dirahmati Allah sekalian, bagi mengakhiri khutbah ini, marilah kita menghayati dan mengambil pengajaran daripada saranan berikut. Pertama, umat Islam hendaklah yakin adanya hari akhirat, yang mana Allah SWT akan mengadili amalan kita di dunia untuk ditentukan sama ada kita layak ditempatkan di syurga atau neraka. Yang kedua, umat Islam hendaklah meningkatkan amal soleh dan tidak menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu apapun. Yang ketiga, umat Islam hendaklah segera bertaubat, memohon keampunan Allah Subhanahu Wa Taala akan maksiat yang dilakukan, dan mengqadha amalan fardu yang telah ditinggalkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'ala Allahi lil ladzina ya'maluna as-su'a bijahalah summa yatubuna min qarib faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah itu hanya bagi orang yang melakukan kejahatan disebabkan kejahilan, kemudian mereka segera bertaubat, maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan orang yang mengetahui, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Surah Nisa ayat 17. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنا نسألك بحرمة هذا يوم المبارك أن تكشف عنا كربتنا وأن تغفر لنا ذنوبنا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan ketaatan kepadanya dan menjauhkan diri daripada perbuatan keji dan maksiat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka wa natawassalu ilaika binabikal amin wa nas'aluka bi asma'ikal husna wa sifatikal uzma an tahfadha bi'aini inayatika rabbaniyah wa bihifzi qayatika samadaniyah. Jalalata malikinal muazzam Sultan Selangor Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had Ibnu Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Had. Allahumma adimil auna wal hidayata wa taufiq wa sihhata wa salamata mink li wali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibnu Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Had fi amnin wa salahin wa afiyatin bimanika wa karamik ya dzal jalali wal ikram. Allahumma tin umrahuma muslihaini lil muwazzafin wal ra'iyati wal bilad wa bali maqasidahuma li tariqil huda wal rasyad. Ya Allah, kurniakanlah petunjuk kepada kami untuk mendirikan salat fardu 5 waktu secara berjemaah, menunaikan zakat melalui lembaga zakat Selangor, mewakafkan harta melalui Perbadanan Wakaf Selangor dan menginfakkan harta pada tabung infak jariah umat Islam Selangor, dan kepada anak-anak yatim melalui Yayasan Islam Darul Ihsan. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami rezeki yang halal lagi diberkati. Jauhilah kami daripada perbuatan rasuah dan salah guna kuasa, kerana ini adalah suatu pengkhianatan kepada amanah yang diberikan. Allahumma ya dafi'al bala idfa' anna hadzal waba wal bala wal marad wasyada'id wal mihan bilutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.